khabar murid-murid cikgu semua? Hari ini cikgu nak ajar mengenai kemahiran proses sains, iaitu unit 1 ya dalam buku teks sains tahun 3. Okey, jadi kemahiran proses sains ni sebenarnya ada 12 semuanya. Tapi untuk tahun 3 kita hanya belajar beberapa. Lepas ni cikgu akan perkenalkan ya. Okey, cikgu harap anda semua dapat perhatikan video yang cikgu akan tunjukkan sebentar lagi ni dengan baik, dengan tekun dan teliti. Kerana pada akhir video ini nanti cikgu akan bagi satu soalan latihan. Okey, selamat menonton. Hai murid-murid, hari ini cikgu nak ajar kamu mengenai kemahiran proses sains. Okay, kemahiran proses sains ni ada 12 semuanya. Tapi untuk tahun 3 kita hanya belajar mengenai 6 kemahiran proses sains sahaja. Iaitu kemahiran yang pertama, kemahiran memerhati. Yang kedua, kemahiran mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal dan berkomunikasi. Okey, daripada 6 kemahiran proses sains yang cikgu tunjukkan tadi, hari ini kita akan petik satu sahaja kemahiran proses sains. Kita akan belajar satu sahaja kemahiran proses sains. Okey, di akhir sesi pembelajaran kita ni, cikgu nak kamu tahu. Yang pertama, kamu tahu mengenai apa dia deria yang kita gunakan dalam kemahiran memerhati. Yang kedua, cikgu nak kamu boleh membuat pemerhatian terhadap situasi yang diberi. Okey, kita tengok dalam gambar ni ya. Ini adalah gambar yang cikgu screenshot daripada buku teks kamu. Oleh kerana kamu tak ada buku teks, cikgu tunjukkan dekat dalam slideshow ni ya. Okey, dalam gambar ni ada 4 orang murid sedang berbincang. Sedang berbincang mengenai makanan yang mereka pesan daripada gerai makanan. Kita tengok orang yang pertama. Sedap betul bau kuih ini. Apa yang sedap? Bau kuih tersebut. Yang kedua dia cakap sejuknya cendol ini. Sejuk. Cikgu highlightkan perkataan sejuk. Yang tadi cikgu highlightkan perkataan bau kuih. Yang kedua, sejuknya cendol. Kemudian dia juga cakap warnanya pun menarik. Siapa ni nama dia? Kina. Kina cakap rasanya juga manis. Dan lagi cakap mesin pengisar ais itu berbunyilah. Dekat dalam gambar ni kita dapat tengok bahawa keempat-empat orang murid ini mereka sedang menggunakan deria yang mereka ada untuk melakukan pemerhatian terhadap makanan yang mereka pesan. Okey, deria apa yang cikgu sebut tadi? Deria apa yang mereka gunakan? Inilah yang kita nak belajar dalam kemahiran memerhati. Macam mana untuk menggunakan deria yang kita ada untuk memerhati. Okey, yang pertama sekali cikgu nak kamu semua tahu apa dia maksud kemahiran proses sains yang pertama ini, iaitu kemahiran memerhati. Memerhati ni bukan maksudnya melihat sahaja ya. Ramai murid yang salah faham. Bila sebut memerhati, dia bayangkan memerhati itu adalah melihat dengan mata sahaja. Sebenarnya tak. Bila sebut memerhati, maksudnya kita menggunakan semua deria untuk mengumpul maklumat tentang sesuatu objek dan fenomena yang berlaku. Bukan deria melihat saja, tetapi dalam kemahiran memerhati ni kita mesti menggunakan semua deria yang kita ada. Barulah kita dapat kumpul maklumat tentang sesuatu objek dan juga
fenomena atau situasi yang berlaku. Kita tengok dalam gambar ni ada dua situasi. Yang di atas ni situasi di mana pertunjukan bunga api sedang berlaku. Wah, cantiknya bunga api itu. Macam mana dia tahu bunga api itu cantik? Dia gunakan deria apa? Dia gunakan deria melihat. Okey, orang yang kedua ni kuat betul bunyi letupannya. Macam mana dia tahu bunyi letupan tu kuat? Dia gunakan deria mendengar. Okey. Cuba kamu bayangkan orang yang cacat penglihatan dan cacat pendengaran. Maksudnya dia buta dan juga pekak. Adakah mereka dapat membuat pemerhatian terhadap situasi dalam gambar ni? Tak boleh. Yang buta dia tak boleh nampak betapa cantiknya bunga api. Yang pekak pula dia nampak cantik. Tapi dia tak dapat apa? Dia tak dapat dengar bunyi bunga api tersebut. Okey. Gambar yang bawah ni satu keluarga sedang meraihkan hari lahir anak mereka. Okey, ayahnya kata biar ayah cabut lilinnya dulu, nanti berbau asap. Macam mana dia tahu asap itu berbau? Dia menggunakan deria menghidu. Kemudian anaknya pun kata, lembutnya kek ini, rasanya pun sedap. Macam mana anaknya tahu rasa kek sedap? Dia menggunakan apa? Deria merasa menggunakan lidah. Okey. Cikgu proceed pada slide yang seterusnya ya. Yang ni cikgu buat ringkasan mengenai kaitan antara organ deria dan juga deria. Organ ni adalah anggota badan yang terdapat pada tubuh badan kita. Manakala deria ni adalah panca indera ataupun apa yang organ deria boleh buat. Apa fungsi organ deria? Okey, sini organ deria dia mata. Mata apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk melihat. Jadi awak ingat, mata derianya deria melihat. Kalau telinga ada deria mendengar. Hidung deria menghidu. Lidah deria merasa dan kulit deria menyentuh. Sebenarnya kita dah belajar ya masa kamu darjah 1 dulu ya. Kalau kamu ingat lagi. Darjah 1 kita dah belajar. Tahun 3 ni kita kembangkan sikit lagi topik dia kepada kemahiran proses sains memerhati. Okey, yang ini cikgu petik daripada buku teks juga. Kita tengok situasi 3 gambar dekat sini. Apakah perubahan yang dapat kamu perhatikan terhadap pokok semalu dalam situasi di bawah ini? Ni gambar. Sebelum tu cikgu nak tanya, kamu pernah jumpa tak sebenarnya pokok semalu? Ataupun nama saintifiknya mimosa plant. Semua pernah jumpa cikgu rasa kan? Kalau kamu jumpa, kamu pernah sentuh tak? Siapa yang tak pernah sentuh lepas ni? Tanya mak, tanya ayah, pergi cari pokok semalu, cuba sentuh ya. Jarang ada budak yang tak pernah sentuh pokok semalu ni. Sebab pokok semalu ni sebenarnya dia semak samun je, rumput je. Kita boleh jumpa di kawasan yang ada semak samun, yang rumputnya meliar. Okey, nanti cari ya. Okey, ini keadaan pokok semalu sebelum disentuh. Kembang lagi daunnya. Semasa disentuh, tak ada perubahan lagi. Tapi, bila kita angkat jari kita selepas disentuh, apa yang berlaku pada daun pokok semalu tersebut? Daunnya tutup. Daun pokok semalu tertutup apabila disentuh. Dalam situasi ni, deria apa yang kita gunakan? Deria apa yang orang dalam gambar ni gunakan? Deria menyentuh.
menyentuh. Deria menyentuh menggunakan kulit kita. Bukan jari ya, sebenarnya kulit tu yang ada deria menyentuh. Seluruh kulit pada tubuh badan kita. Bukan jari semata-mata, bukan tangan semata-mata ya. Okey, ini situasi yang kedua. Apakah yang dapat kamu perhatikan pada ketulan ais di bawah? Gunakan kemahiran memerhati kamu. Kalau ketulan ais ni kita nak perhatikan, kita gunakan deria apa? Kita gunakan deria apa? Sebab dia suruh kamu nyatakan apa yang dapat kamu perhatikan pada ketulan ais ni. Kalau ketulan ais, kita boleh gunakan yang pertama, deria melihat apa yang berlaku pada ais, macam mana bentuk ais. Yang kedua, kita boleh gunakan deria menyentuh. Kalau kita sentuh ais, kita rasa apa? Okey, tapi dekat sini cikgu nak kamu menggunakan deria melihat kamu. Apa yang dapat kamu perhatikan pada ketulan ais ni? Jawapannya ialah ketulan ais mencair. Kenapa dia mencair? Itu topik yang lain. Itu topik inference kita akan belajar. Pemerhatiannya kat sini apa yang kita dapat perhatikan saja pada gambar ni. Menggunakan semua organ deria kita ya. Tapi dalam gambar kita mana boleh guna deria menyentuh kan? Biasa dalam soalan kebanyakannya kita gunakan deria melihat kita sahaja. Okey, kat sini kita dapat perhatikan bahawa ketulan ais mencair. Macam mana kita tahu? Kita nampak ada air di bawah ketulan ais tersebut. Maksudnya ais tersebut sedang mencair. Okey, ini adalah petikan daripada buku aktiviti kamu ya. Cikgu ambil, cikgu screenshot sebab kamu tak ada buku aktiviti lagi. Tak apa, kita buat sama-sama. Kamu jawab dulu, cikgu bagi masa. Lepas tu baru cikgu akan tunjukkan jawapan cikgu. Okey, soalan dia, nyatakan beberapa deria yang mungkin terlibat untuk memerhatikan objek atau situasi di bawah. Okey, situasi yang pertama. Ada seorang lelaki sedang menonton televisyen. Bila kita menonton televisyen, deria apa yang kita gunakan? Jawab sekarang. Cikgu bagi masa. 1, 2, 3, 4. Okey, dah. Jawab dalam hati je, tak perlu tulis. Tak perlu tulis dalam kertas, jawab dalam hati. Okey, yang pertama, deria melihat. Yang kedua, deria mendengar. Dia lihat apa? Dia lihat gambar pada TV. Ada tak orang tengok TV tapi dia tak nak tengok gambar dalam TV tu? Mana ada. Semua kita melihat ya gambar dalam TV tersebut. Okey, yang kedua deria mendengar. Syok tak kalau tengok TV tapi tak ada suara? Tak syok kan? Tak best. Okey, jadi bila kita tengok TV, of course lah kita kena mendengar suara daripada TV. Okey, yang kedua dia bagi objek. Buah apa ni? Buah nangka. Okey, apa dia deria yang kamu boleh gunakan untuk memerhatikan buah nangka ni? Kulitnya kasar, isinya macam mana? Okey, kita tengok jawapan cikgu. Jawapannya kita boleh gunakan deria menyentuh, menghidu dan merasa. Menyentuh, sentuh apa? Sentuh permukaan kulit dia yang kasar. Menghidu, kita hidu bau buah nangka ni. Dan yang ketiga merasa, kita rasa buah nangka macam mana. Okey, situasi yang ketiga, ada seorang lelaki sedang menikmati air kopinya. Kat sini cikgu assume air kopi lah ya. Kalau kamu ikutlah, kamu nak buat air lemon tea ke, teh tarik ke, cikgu assume ini air kopi. Okey, kita tengok apa dia deria yang kita boleh gunakan untuk memerhatikan situasi dalam gambar ni. Kita boleh gunakan deria menghidu, merasa dan juga menyentuh. Menghidu, kita hidu bau kopi. Merasa, kita rasa kopi tu kurang gula ke lebih gula ke,
gula banyak sangat sampai nak tahap nak potong kaki ke, ataupun terletak garam ke, rasa dia masin. Itu pentingnya deri yang merasa. Dan yang ketiga, deri yang menyentuh. Nak tahu kopi tu kopi ais ke ataupun kopi panas. Jadi kita kena sentuh cawan tersebut. Tapi kalau nak sentuh benda panas, berhati-hati ya. Okey, yang keempat, situasi yang keempat, ada seorang budak menutup telinganya ketika dia nampak kilat. Dalam situasi ini, deria apa yang kita perlukan untuk memerhatikan situasi ini? Deria melihat dan mendengar. Melihat, lihat apa? Lihat kilat yang sabung menyabung. Mendengar, dengar apa? Dia dengar bunyi guru. Sebab itu dia tutup telinga. Kalau dia tak dengar bunyi guru, takkan dia tutup telinga. Okey. Bawah ni ada soalan ya. Okey, kat sini cikgu nak pesan, bila kamu dapat buku aktiviti kamu nanti, tolong perhatikan. Biasanya ramai murid yang ditinggalkan je soalan yang dekat bawah ni. Tak nampak ke apa, cikgu pun tak tahulah. Tolong jangan tinggalkan ya soalan di bawah-bawah buku aktiviti kamu ni. Okey, lengkapkan ayat di bawah. Kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains apa yang kita sedang belajar ni? Tajuknya ada kat atas ni. Jangan cakap tak tahu. Kemahiran memerhati. Jadi, kemahiran proses sains memerhati menggunakan deria. Deria apa yang kita belajar? Deria melihat, mendengar, menyentuh, menghidu dan merasa. Kemahiran proses sains memerhati menggunakan deria melihat, mendengar, menyentuh, menghidu dan merasa untuk mengumpulkan maklumat tentang sesuatu objek dan fenomena. Okey.